Walaupun kewujudan media sosial dan platform pesanan seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp telah mendemokrasikan maklumat, sukar untuk menafikan bahawa kita semua telah terdedah kepada pencemaran maklumat. Terdapat begitu banyak maklumat di seluruh internet dan usaha untuk membezakan maklumat yang benar daripada maklumat yang palsu kadangkala terasa seperti mencari jarum dalam jerami. Apa yang lebih buruk ialah akaun palsu dan laman web palsu kini kelihatan lebih profesional sehinggakan mereka mendapat lebih banyak daya tarikan daripada individu berbanding dengan laman web sebenar yang mereka tiru. Tetapi, walaupun kita cepat untuk melabelkan kandungan seperti ini sebagai berita palsu, terdapat sedikit salah faham. Kadang-kadang maklumat itu tidak palsu. Ia hanya digunakan di luar konteks dan dimanipulasi oleh orang lain yang tahu bahawa kepalsuan yang berasaskan sedikit kebenaran adalah jauh lebih mudah dipercayai orang ramai. Ia juga menjadi sangat rumit apabila label-label ini menjadi senjata kepada ahli politik yang secara terbuka tidak bersetuju dan tidak kisah tentang bagaimana maklumat ini dilaporkan oleh media. Istilah disinformation, misinformation dan malinformation secara kolektif dikenali sebagai gangguan maklumat. Kini disokong oleh wartawan di seluruh dunia sebagai pengganti bagi istilah berita palsu kerana istilah ini menggabungkan ketiga-tiga istilah tersebut. Disinformation digunakan untuk menggambarkan dengan sengaja maklumat palsu yang direka untuk menyebabkan kemudaratan. Ini boleh melibatkan individu, organisasi atau bahkan negara. Yang pentingnya, mereka yang menyebarkan maklumat palsu tahu bahawa apa yang mereka kongsi adalah palsu. Tetapi apabila maklumat palsu menjadi viral, ia boleh dengan cepat bertukar menjadi misinformation ataupun maklumat yang salah. Misinformation menggambarkan maklumat palsu yang disebarkan oleh seseorang yang percaya akan apa yang mereka kongsikan dan berfikir bahawa mereka bertindak dengan niat baik untuk membantu orang lain. Oleh itu, perbezaan antara disinformation dan misinformation kebanyakannya terletak pada niat. Satu dilakukan atas tujuan, manakala yang lain sering disengajakan. Sebaliknya, malinformation adalah maklumat tulen yang digunakan untuk membawa kemudaratan. Contoh maklumat malinformation adalah doxing, di mana butiran peribadi individu didedahkan kepada orang ramai tanpa justifikasi. Claire Wardle dari First News kini mengklasifikasikan 7 jenis disinformation dan misinformation pada skala yang berbeza yang disusun daripada kurang bahaya ke yang paling bahaya. Antara klasifikasi tersebut adalah satira ataupun parodi, gangguan palsu, konteks mengelirukan, konteks palsu, kandungan yang dimanipulasi dan kandungan direka cipta. Satira ataupun parodi biasanya tidak berniat untuk membahayakan, tetapi boleh menipu individu secara tidak langsung. Kemasukan satira dalam kategori yang sama seperti parodi sudah tentu menghairankan, tetapi ini adalah kerana terdapat peningkatan dalam penggunaan satira untuk memperdayakan fakta dan menyebarkan kabar angin serta teori konspirasi. Gangguan palsu berlaku apabila tajuk utama, visual atau caption tidak menyokong kandungan yang dibentangkan. Contoh utama ini adalah penggunaan tajuk utama sebagai umpan dalam portal media. Kadang-kadang, editor merasakan keperluan untuk menggunakan tajuk utama tersebut untuk menarik lebih banyak klik dan nombor penglibatan yang lebih tinggi hanya kerana terdapat banyak persaingan untuk menarik perhatian pembaca. Ia juga berlaku dalam garis masa media sosial apabila visual ataupun caption pada garis masa tersebut digunakan untuk menggambarkan tanggapan tertentu yang sebenarnya tidak disokong oleh kandungan sebenar dalam pautan itu sendiri. Kandungan yang dianggap sebagai mengelirukan adalah apabila maklumat digunakan secara mengelirukan untuk merangka isu atau individu dengan cara tertentu dengan kaedah seperti menyunting foto secara strategik atau memilih petikan dan statistik tertentu untuk dipamerkan. Konteks palsu digunakan untuk menerangkan kandungan asli yang telah dirangka semula dan diedarkan semula dengan konteks asal yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, kandungan palsu adalah kandungan yang mengelirukan yang menggunakan logo organisasi terkenal atau tokoh dan wartawan yang mantap. Kandungan yang dimanipulasi adalah kandungan tulen yang diubah atau dimanipulasi dan sering berlaku dengan foto dan video. Kandungan direka cipta adalah sama ada boleh sepenuhnya di dalam teks atau bersifat visual dan ia 100% palsu. Oleh itu, membawa tahap kemudaratan yang tertinggi. Adalah tidak mungkin untuk menghentikan sebaran maklumat yang salah sepenuhnya dalam kitaran. Walau bagaimanapun, ia sangat berguna untuk berhenti sejenak
dan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan sebelum anda berkongsi kandungan di internet, terutamanya apabila ia menimbulkan beberapa emosi yang cukup kuat atau kelihatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kadang-kadang apa yang diperlukan adalah carian dalam talian yang mudah, sama ada teks ataupun image. Tetapi beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian apabila anda perlu mengesahkan maklumat termasuk sama ada anda melihat nombor 1, kandungan asal, nombor 2, individu ataupun kumpulan ataupun organisasi yang mencipta kandungan, nombor 3, tarikh penciptaan kandungan, nombor 4, lokasi penciptaan kandungan dan nombor 5, sebab-sebab di sebalik penciptaan kandungan. Adalah penting untuk memastikan bahawa anda tidak tersilap membuat pengesahan maklumat kerana kadang-kadang ia boleh menjadi terlalu banyak untuk diproses sehinggakan anda akan hilang arah. Jadi, mengikut kebiasaan, jika anda tidak pasti, jangan berkongsi.